Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan, saudara-saudari. Saya yang mohon untuk diadakan PC pada petang ini, PC terakhir saya sebagai Ketua Polis Negara. So insyaAllah pada 3 bulan, Isnin depan jam 9 pagi, saya akan menyerahkan jawatan Ketua Polis Negara kepada Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani sebagaimana yang telah diwawarkan sebelum ini. InsyaAllah, dan bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberikan rezeki memimpin pasukan keramat ini selama 2 tahun kebelakangan. Dari muda lagi sudah saya nyatakan pada umum bahawa 2 tahun ini sudah mencukupi bagi saya kerana saya berpegang pada prinsip bahawa ada orang yang lebih baik dari kita. Oleh itu janganlah kita nak bermegah dan syok sendiri. Kononnya hanya diri kita saja yang terbaik. InsyaAllah saya tidak berhasrat untuk overstay one's welcome. So di sini saya ingin menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada bekas Perdana Menteri Yang berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas pelantikan saya sebagai Ketua Polis Negara, dan saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada orang ramai yang telah bersusah payah melobi penyambungan saya, kontrak saya ini. Berbanyak terima kasih di atas keyakinan tuan-tuan dan puan-puan kepada diri saya, dan setiap yang bermula itu pasti akan berakhir. Selama 2 tahun saya memegang jawatan tertinggi PDRM ini, saya yakin bahawa saya telah berusaha sedaya upaya bagi memenuhi segala sumpah ikrar saya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan beramanah. Dari awal lagi, misi utama saya ialah untuk mengembalikan martabat Polis Diraja Malaysia yang agak tercalar sekian lama dengan pelbagai isu, khususnya yang bersabit dengan integriti. Saya akui ini adalah misi yang penuh dengan ranjau, dan saya sedar bahawa memang mustahil untuk mencapai matlamat yang 100%. Masih ada yang degil dan sukar membuang tabiat buruk, menyalahgunakan kuasa dan terlibat dengan amalan rasuah. Pedih rasa dalam hati saya ni apabila melihat seorang demi seorang anak buah saya dihadapkan ke mahkamah. Walau bagaimanapun, bukan semua prospek masa depan PDRM ni kelam ataupun gelap gelita. Selama 2 tahun kebelakangan ini wujud tanda-tanda jelas meningkatnya integriti dengan ketara. Banyak kes-kes jenayah berprofil tinggi telah dapat diselesaikan. Kejayaan demi kejayaan telah dicapai dalam usaha memerangi ancaman dadah. Ancaman dadah ialah musuh nombor 1 negara. So amat penting bagi PDRM dapat menanganinya dengan efektif. Ratusan warga PDRM yang telah menolak rasuah. Ini adalah tanda-tanda bahawa memang tahap integriti itu meningkat dengan begitu ketara sekali lah. Dan pada minggu lepas baru saja saya telah hadir menyampaikan surat-surat penghargaan kepada beberapa orang pegawai dan anggota PDRM yang telah menolak rasuah. So, berdepan dengan rintangan-rintangan ini, saya juga tidak lupa memberikan tumpuan
kepada soal-soal kebajikan pegawai dan anggota saya. Isu-isu premis kediaman dan tempat kerja yang usang dan rosak. Allowance sewa rumah yang tidak mencukupi di bandar-bandar besar. Isu pertukaran. Isu warga yang sakit dan memerlukan rawatan khusus. Dan banyak lagi hal-hal kebajikan. Perjalanan koperasi polis juga saya pantau dengan rapi bagi memastikan ia menjana keuntungan bagi faedah lebih 100,000 orang ahli. Di luar dari tanggungjawab dalaman, saya juga membuka seluas-luasnya ruang kerjasama bagi membantu lain-lain agensi, jabatan dan kementerian kerajaan yang kekurangan aset dan kemahiran. Semua ini dilakukan dengan matlamat membantu mengekang jenayah bukan tradisional terhadap flora dan fauna, contohnya alam sekitar, penyeludupan, keselamatan jalan raya dan banyak lagi. Hampir semua jabatan dalam PDRM digerakkan untuk membantu. Ini termasuklah pasukan gerakan AM, pasukan gerakan khas, pasukan gerakan marine, pasukan gerakan udara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, menerusi unit AMLA-nya, Jabatan Siasatan Jenayah dan Special Branch. Banyak kejayaan telah dicapai hasil dari kerjasama. Dalam aspek penugasan membasmi penyeludupan, matlamat utama saya adalah untuk membendung ketirisan wang hasil negara. Begitulah janji saya kepada Menteri YB, Menteri Kewangan. Hubungan PDRM dan ATM, Angkatan Tentera Malaysia, dua pasukan dan angkatan beruniform utama negara adalah pada tahap terbaik. Malahan kerjasama kami telah meningkatkan tahap keselamatan dan keamanan negara. Syukur, Alhamdulillah. Dalam pada itu, PDRM juga telah mendapat bantuan dari beberapa NGO bagi memerangi pelbagai jenis jenayah dan juga pelbagai bantuan kebajikan dari beberapa orang filantropis terkenal. Berbanyak terima kasih saya ucapkan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat membalas budi baik mereka. Wang jutaan ringgit yang telah mereka dermakan telah saya agih-agihkan untuk kegiatan kebajikan perkat dan juga penubuhan pusat autism Polis Diraja Malaysia. Di sini saya ingin menegaskan bahawa PDRM adalah agensi penegak undang-undang yang utama di negara ini. Oleh itu amatlah penting ia dapat dikawal selia dengan darjah kejujuran yang tertinggi. Amat berat amanah yang dipikul oleh seseorang ketua. Selama ini saya amat sedar tentang peranan dan tanggungjawab saya sebagai Ketua Polis Negara. Saya bukan saja perlu bersih dan adil kepada anak buah saya dan orang ramai dalam tindak tanduk saya, malahan juga saya mesti dilihat bersih dalam amalan harian saya. Saya amat sensitif tentang tanggungjawab saya kepada masyarakat. Polis Diraja Malaysia mesti dikawal selia bagi melindungi masyarakat dari semua aspek ancaman. Polis Diraja Malaysia wajib bertindak adil tanpa mengira kaum, agama, darjat, paras rupa, asal-usul negeri dan juga kefahaman politik. Ini adalah hak orang ramai. Campur tangan politik dalam tindak tanduk, kawal selia dan hala tuju pasukan mesti dihindar sama sekali. Sekiranya ia dibiarkan berlaku, maka hancurlah kredibiliti pasukan keramat ini. Kekuatan pasukan ini tidak boleh digunakan untuk menindas atau mengugut sesiapa atas unsur-unsur perbezaan politik. Parti-parti politik datang dan pergi, tetapi Polis Diraja Malaysia mesti kekal utuh sebagai penjaga keamanan dan pembela masyarakat dan negara. Akhir sekali saya ingin mengambil peluang ini memohon maaf kepada semua di atas apa jua kelemahan dan kesilapan saya selama 24 bulan memimpin pasukan. Saya sentiasa akui hakikat bahawa saya manusia kerdil yang tidak sepi dari melakukan kesilapan. Kepada puluhan ribuan anak buah saya yang selama ini telah gigih melaksanakan tugas dengan cemerlang dan penuh kejujuran, saya doakan agar anda semua dikurniakan keberkatan ilahi. Mungkin
Mungkin secara peribadi, saya tidak mengenali anda untuk diberikan sebarang ganjaran, tetapi yakinlah bahawa Maha Suci Allah sentiasa melihat dengan jelas, insya-Allah. So itu saja kerjaan yang saya nak buat. Ada apa-apa soalan? Saya dipahamkan banyak sangat yang memohon untuk saya nak wawancara saya lah. So sebenarnya masa memang tidak mengizinkan lah. Ya, jadi saya tidak dapat nak memenuhi, dan hari ini adalah hari terakhir bekerja, dan pada hari Isnin besok saya akan serahkan ya, jawatan dalam majlis pukul 9 pagi. InsyaAllah semuanya berjalan lancar. Ada apa-apa soalan? Ya. Nanti ada sebut tadi tentang campur politik yang mesti dihindarkan dalam PDRM. Apa yang nanti alami selama menjadi SGP? Ya. Inilah yang patut dihindarkan. PDRM ini tidak boleh seseorang menteri, dia tidak boleh mencampuri urusan kawal selia perjalanan tugas harian PDRM ni. Beliau hanya diberikan kuasa ataupun diberikan mandat untuk menetapkan dasar. Ya, menetapkan dasar. Apakah hala tujunya pasukan ini? Adakah pasukan ini pincang ataupun pasukan ini menghadapi masalah? Kenapa menghadapi masalah? Itu adalah peranan dan tanggungjawab menteri. Bukan untuk nak menentukan siapa jadi CPO sini, siapa jadi pengarah sini. Itu bukan kerja dia. Ya, saya mohon dijelaskan di sini ya. Peranan beliau sebagai pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis ada hadnya. Ya, ada hadnya. Dia tidak sampai ke situ ya. Itu saya terkejut pada peringkat awal lagi. Apabila berlakunya perubahan kerajaan dan beliau dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri, sejak awal lagi di mesyuarat pertama Suruhanjaya Pasukan Polis ni, beliau mendesak untuk mendapatkan kuasa bagi SPP menentukan siapa yang boleh ditempatkan di sana, di sini, situ. Dan itu tidak baik. Tidak baik, tidak harmoni lagi. Jadi sukarlah bagi saya sebagai ketua ya untuk nak menyusun atur. Dan melalui perbuatan begitu akan timbullah kem-kem tertentu. Ini kem menteri, ini kem IGP, ini kem timbalan IGP, ini kem pengarah. Tak baik untuk apa ni. Ya. So itulah saya harap selepas ini nanti perkara ini dapat dijelaskan. Ya. Okey. Tapi isu ni ada nanti tu bincang dengan Datuk Seri Hamzah sendiri tentang sini. Sudah, sebelum ini dah dibangkitkan, tapi beliau masih lagi indakkan kuasa tersebut. Saya telah membawa perkara ini 2 kali ke perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya telah membawa perkara ini ke perhatian Tan Sri Ketua Setiausaha Negara sendiri. Saya dah bawa. Saya ni bukan manusia yang keras kepala nak pakai langgar, ya tidak. Kita ada bos-bos kita kan. So, saya bawa lah ke perhatian orang, tetapi masih lagi beliau hendakkan kuasa ni. Ya. Jadi tidak baik untuk negara ni, tidak baik. Dan ia bukannya sebab saya sebagai IGP saya hendakkan kuasa tu, tidak. Memang benda tu perlu. Ya, saya menentukan siapa yang boleh dilantik sesuai atau tidak. Ya. Because saya bergelumang setiap hari dengan pasukan. Menteri tidak. Dia ada lagi berapa jabatan lagi. Dengan APMM-nya, dengan immigration-nya, dengan berpuluh lagi dah. Registrar of apa ni, bawah Kementerian Dalam Negeri. Mana ada masa? Mesyuarat Suruhanjaya Pasukan Polis ni, saya telah tegaskan daripada mula, SPP ni amat penting kepada PDRM. Kalau tak dapat sekali sebulan pun kita bermesyuarat, tak dapat 2 kali, sekali sebulan, mesti adakan mesyuarat. Saya telah tekankan. Ikhlas daripada mula. SPP tak ada pejabat. Bayangkan. Ni saya nak kongsilah dengan orang ramai. Lalu di situlah letaknya SPP ni, martabatnya. Pejabat pun tak ada. Nasib baik tak letak payung satu, tak meja apa ni. SPP ni nak menentukan 129,000 orang ni. Kebajikan dia apa semua. Pejabat pun tak ada.
Saya yang mendesak. Ini bukan saya nak lepas geram ni pasal ni. Saya dah awal-awalkan saya nak serah jawatan ni, saya tak nak disambung pun, ya. Saya tak nak disambung kan. Bukan saya ni orang kata dah tak dapat merajuk dah nak hentam. Tidak. Ini untuk kebaikan semua. Saya berani. Saya takut besok ada orang takut nak mendirikan hujah-hujah ni. Tak apalah, lepas ni saya nak bantai, saya pun bantai lah, tak apa. Tapi saya nak katakan bahawa SPP tu amat penting. Dia tak boleh mesyuarat 1 jam, 2 jam. Berpuluh-puluh kes tata tertib masih tergantung lagi. Tak dibuat keputusan. Meeting 2 jam. Macam meeting minum kopi EO dengan apa je. Begitulah keadaannya. Tak ambil berat langsung. Bukan saya tak mengadu perkara ni. Saya mengadu perkara. Saya tekankan betapa pentingnya. You bayangkan. Kalau SPA punya perjalanan yang macam ini. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam macam ni perjalanan dia. Itulah yang terbaik-baik, sebaik-baik sekali lah, ya. SPP ni tidak dipengerusikan oleh seorang menteri. Saya sarankan di sinilah. Sebaik-baiknya bagilah seorang bekas ketua hakim ke untuk menjadi pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis. Kalau seorang menteri ni masuk dia punya unsur-unsur politik di dalam tu. Tak baik. Sebelum ini pernah cuba diusahakan, tetapi berlaku perubahan pucuk kerajaan oleh Tan Sri Abu Kasim dulu. Ya, cuba untuk nak menyarankan kepada kerajaan supaya SPP ini tidak lagi dipengerusikan oleh seorang menteri, bagi seorang hakim. Baru dapat dia berjalan dengan apa. 4 kali sajalah mesyuarat 1 tahun sejak SPP ni, sepatutnya setiap bulan. So mesyuarat yang terakhir ni, yang sepatutnya katanya dibuat pada hari ini lah. Awal-awal saya dah kata saya tak mau hadir. Sebab niat diadakan SPP itu pada hari ini itu memang niat dia tak betul lah. Kenapa pada hari akhir, ya, hari Jumaat, hari akhir tu baru nak diadakan SPP. Mesyuarat tu. Kenapa tidak seminggu, 2 minggu sebelum ni supaya dapatlah kita berbincang. Sekiranya ada apa-apa yang pincang, so kita boleh perbaiki. Ini hari ini buat mungkin 50 minit ke setengah jam ke, lepas tu minggu depan saya dah bersara. Apa saya nak buat? Saya sebagai IGP ahli yang utama dalam tu. Sebab saya yang jadi ketua kepada pasukan. Of course ada pengerusi. Ya, saya tidak mahu lagi lah supaya saya buka perkara ni seluas-luasnya supaya orang ramai tahu di mana martabatnya SPP tu. Yang beliau katakan, saya pengerusi SPP. Dengan bangganya, dengan angkuhnya, saya pengerusi SPP. Apa yang dibuat? Tanyalah ahli-ahli yang lain tu. Berapa banyak kes yang tersangkut di situ. Tak diambil kira. Berapa ramai orang yang ditahan kerja. Belum lagi ada keputusan. Ya. Yang penting pada dia ialah pada hari itu dia cuba nak membela, nak menangguhkan pertukaran yang telah saya tetapkan untuk memenuhi tradisi tindakan yang diambil oleh ketua-ketua polis negara yang sebelum ini. Apabila seseorang itu dikaitkan dengan satu-satu isu, maka tindakan yang terbaik sekali dibuat segera ialah pindahkan dia keluar daripada jabatan itu. Itu yang saya buat. Keluar pula surat keramat suruh menangguhkannya. Saya bukan kata dia bersalah tak bersalah ke, dia bersalah-bersalah. Saya dah serahkan kuasa itu kepada SPP. Saya hanya pindahkan keluar. Ya, daripada 31 orang tu, 29 telah saya pindahkan. Yang last ni 2 ni, macam kenapa special sangat. Dia tak bagi dipindahkan. Saya langgar jugalah. Saya keluarkan arahan, tukar. Pasal saya berada di pihak yang benar. Okey? Janganlah nak main-main politik dengan saya. Saya tahulah cerita-cerita politik ni. Ya. Cubalah fikir masa depan kebajikan anggota ni, PDRM ni. Janganlah nak mainkan politik dalam perjalanan urusan PDRM ni. Ya. Tolonglah. Tan Sri, dengan sokong campur tangan yang Tan Sri katakan tadi, ke mana arah Pulang pada PM. Tan Sri melihat dalam usaha Tan
Sri untuk meningkatkan integriti pasukan polis selama ini? Adakah isu itu akan disambung ataupun? Wallahualam, saya bersangka baik. Saya berharapkan Datuk Seri Akril akan meneruskanlah. Datuk Seri Akril pun bukan selama ni terpinggir dalam mesyuarat apa ni. Beliau hadir sekali dan beliau tahu. Sekiranya ada usaha-usaha nak membawa elemen-elemen yang tidak baik yang sebelum ini telah pun kita cold storage kan, beliau akan tahulah. Tetapi yakinlah apa juga keputusan yang dibuat oleh saya ketika itu adalah demi kebaikan pasukan dan kebaikan orang ramai. Tidak ada agenda saya nak mewujudkan dinasti saya ke siapa, tak ada, insyaAllah. So you mentioned a few weeks ago that GIPS already had started investigation into the whole cartel fiasco. What is the status now on this very last day that you're leaving? What have you heard from GIPS? I believe GIPS has got the answer to that. I think GIPS has been investigating this so-called dubbed as cartel by the media, and they have everything with them. In case if the minister or whoever wants to know who are the cartel, these are members of this cartel, GIPS knows about it. Has there been any interference with GIPS on these investigations? No, I don't think so. I think GIPS has got everything. I pity Datuk Zamri. He has so much thing, and yet he has so inadequate number of personnel serving GIPS to conduct all these inquiries. So many cases. So I pity him. I hope he has done a good job. So he knows everything. Just to be sure. Are you confident in your replacement's endeavor and to continue your effort to combat corruption in the force? I leave it to God. I leave it to the good judgment of Datuk Seri Akril and the team of the other officers. I always have this trust given to the men down there. No one person is indispensable. No one person is an island. What I mean is that people change. From the worst to the better. Maybe someone has committed something years ago, but later on in their life, they become wiser, so they clean up their act, So, as I said, I always have that, tendency to pardon. I don't penalize for people for all issues, So I always give them the chance to prove themselves that they are as good. So I leave it to God, but I leave it to Datuk Seri Akril Sani to toe the line. I mean, it is good actually. I've cleared the path. I've cut down all the big trees, for us to easily walk through. I've done that. The only thing that he needs to do is just use a brush cutter. If there's grasses or lalang, you just mesin saja lah. As easy as that. So hopefully, God gave him the one to clean up. Tan Sri, apa yang Tan Sri terkilai dalam tempoh tahun selama ini kerana tidak dapat dilaksanakan? Saya tak dapat pergi ke Sabah dan Sarawak sebab COVID ni. Banyak isunya. Di Sarawak banyak isu. Tapi saya mohon maaf lah. Sebab sekiranya saya pergi kena kuarantin macam-macam lah. So saya tahu di Sarawak tu terdapat banyak isu. Isu integriti ni. So bukan saya terlepas pandang. Saya ada berjumpa dengan YB, Menteri Sarawak. Dan saya menyatakan pengakuan saya kepada mereka. Saya tidak dapat ke sana, tetapi saya faham, saya tahu, saya sedar sesuatu yang drastik perlu dilakukan di Sarawak. InsyaAllah lah, selepas ini saya berharapkan Datuk Seri Akril akan something is not right there lah. Banyak sangat perkara yang dalam ni yang viral allegation yang viral berhubung dengan penyeludupan, judi online, maksiat, begitu hebat sekali di sana lah.
Saya harapkan selepas ini pucuk pimpinan akan memberikan perhatian kepada itulah. Bukan saya nak tinggikan Sabah dan Sarawak, tidak. Ya, tidak. Saya tak dapat nak pergi disebabkan COVID ni tadi. Jadi tak ada kesalahan saya, tak ada. Kebimbangan saya ada. Itu yang saya sebut tadi, campur tangan politik. Kesalahan itu sajalah. Ya. Lain. Last time you promised a good ending for the case involving Indira Gandhi's. Yeah. How do you feel now that you're stepping out as IGP? I've appealed to Madam Indra. I've appealed to her through someone, a senior police officer. Please, give me some time. Don't meddle. Don't meddle and don't come out and start making statement this and that. Give me a little bit more time. But she didn't adhere to the promise. Adhere to the promise. What happened? Somebody, an NGO, came out with a very strong statement, criticizing here and there, while the talking was being conducted. It is easy if the man is within in this country, but he's abroad. That's the problem. We cannot simply go in and kidnap him and be brought back home. No, we have to do some very diplomatic approach, to do that. But I believe communication is not severed at all. It's still on. Only thing is that he was frightened. Otherwise, I believe last year it could have been a huge progress can be made. But because of this interference by this one, frightened him off, and severed communication for a while. So I sympathize with her. I sympathize with her. The agony of not having been able to see her own daughter. I sympathize with her. But I hope the next one will proceed with a good effort to bring back the girl back home. Yeah. Ngantuk lah. Alhamdulillah. Pagi tadi saja dia beritahu, Datuk Seri Akil maklumkan kepada saya dia telah dijemput untuk menerima watika. Saya kata, well, congratulations, alhamdulillah, pergilah. I thought so it could have been done on next Monday. Tapi dia nak percepatkan, alhamdulillah. Takut manalah tahu ada orang potong jalan ke kan. Bahaya sekarang ni. Dia bawa excavator kan, buat jalan baru ke. Alhamdulillah semua dah selamat dah, tak apalah. Okey. Menteri hari ini dia kata dia tak ada salah dengan dia punya perbualan telefon yang tu. Cuma dia salahkan orang yang tag perbualan telefon tu. Tak tahulah saya tak ada kena-mengena dengan saya pun benda tu. Nak saya bersumpah dengan Quran pun saya bersanggup. Tak ada kena-mengena dengan saya benda tu. Tapi yang kena-mengena dengan saya ialah statement-statement beliau tu yang mengatakan, sebelum inilah yang mengatakan bahawa dia mempunyai kuasa, dia sebagai pengurusi SPP, dia ada hak untuk menentu. Itu salah tu. Saya nak komen yang itu je. Yang video yang baru ni kata dia cakap tu semua tu, itu saya tak nak komen. Saya tak tahulah. Saya tak tahu benda tu. Saya tak ada kena-mengena dengan saya pun. Sekarang bahaya dalam masa apa je kita boleh dapat gambar-gambar daripada bintang marikh. Apa nama kapal Perseverance yang Amerika punya apa tu kan? Dia ambil gambar-gambar video live bintang marikh tu, Mars. Dalam masa berapa jam sampai kat bumi. Itu bahayanya sekarang ni. Akibat daripada teknologi, kemajuan teknologi komunikasi ni. Ada yang senyum-senyum kambing ada ni apa hal? Ya. Datuk Seri Akil Sani has served under you as SPIG. So, you look at it as future IGP that will continue your effort to curb the corruptions in the PDRM. Kita kena bersangka baik dengan beliau. Dia ni very nice person sebenarnya, Datuk Seri Akil. Very nice person. Approachable, senang. So bersangka baik saya terus berikan. Pasal itu pilihan dia. Pilihan daripada kerajaan. So saya endorse. Saya pun
namanya pun saya juga ada cadangkan, ya, untuk mengambil alih. InsyaAllah boleh. Kalau tak boleh besok nampak gelong, you all lah besok peranan dan tanggungjawab you all lah. Buat teguran. Ya. Teguran mengatakan something is not right somewhere, bagi tegur. Tak apa. Macam saya pun macam 2 tahun ni saya menggalakkan you all tegur saya. Kalau saya nampak benda yang tak betul dengan jalan, saya minta you all tegur saya. Tak ada bezanya selepas ni. If you detect something not right, just attack him. Yeah, I think so. He will take action lah. So who's will be the next DIG? Oh, it could be lagi 3-4 orang pengarah yang ada situ. Datuk Zamri, Datuk Ramli Din, Datuk Razarudin. Yeah, these are the 3 senior commissioners. Either one of them yang akan pulanglah kepada YAB PM nanti. Ya. Biasanya ini ditentukan oleh Perdana Menteri. Ya. Who are the other names on your list that will stick to the IGP? No, only one only. Yeah. I mean, in your own list. My list. If you had a say in it, and if you do things rightly, to come from you, the name, who would it have been? Wow. You can choose not to answer, it's fine. Ini macam soalan daripada Queen Council London punya ni. Well, I think I put it that way lah, because Datuk Seri Akil is the most senior. It goes to him. So I know somebody are waiting for Datuk Ayub to come out. Yeah, Datuk Ayub will be duly promoted to take over. I think CID, if I'm not mistaken. That was the proposal from us, so that he can continue to progress in his effort to curb crime in this country. He has been exemplary all this while. I think everyone is rooting for him. People like him. The way he tebar roti canai itu kan. Tapi adakah nama Datuk Ayub tu antara 2 daripada 31 nama yang tak tertukar daripada pertukaran yang ditangguhkan? Tak, ni Datuk Ayub yang 31 tu yang terbabit dengan kes Eddie Kana dan Alvin Goh ni. Yang 31 tu. Yang Datuk Ayub ni tidak, dia dalam normal transfer lah. Yang itu tadi action yang terpaksa dia ambil ke atas mereka yang terpalit ni tadi, ya, yang 31 orang ni. That's it. Among the 3, Datuk Zamri, Ramli Din and Razak, who's the most senior? Itu Zamri kot. Itu Zamri lah, because yalah. Datuk Zamri, lepas tu Datuk Ramli, Datuk Ramli Din, Datuk Razak. Jinak-jinak soalan tentang ni. Okey. Just wondering, because throughout your service, these 2 years as the IGP in PDRM, I mean, our country goes through a lot. I mean, from the change of government and also involve 2 governments from different parties that throughout your service. Would you mind to share us a bit, how do you, during your service, how does the collaboration with anything that thoughts that you would like to share? During the first phase of my IGP-ship, that was the first year, 2019, 2020, under Pakatan Harapan, the Honourable Minister was our present PM now. I have no issue at all. He has been very supportive, he has been very, understanding. He didn't ignore the plight of PDRM, he didn't. But he doesn't push his way around, wanting this and that done. He will only say a few words, do something about it. That's enough. If it comes from a minister, as IGP, I know what to do. You don't have to lecture me, but just one sentence that's good enough. And Tan Sri Muhyiddin has been a very good Home Minister. After that, during the change of government, that's the problem. It started from there. I have to admit, always bad blood between me and the minister. I've got to admit that. Ya, saya dengan YB Menteri ini tidak harmoni lah dalam apa ni, sebab masing-masing ada pemikiran, style masing-masing. Itulah yang berlaku. Salah ke pengakuan saya ni? Salah ke tak? Ya, okey. Ya. Lawyers have said that the appointment of Datuk Sani is disputable since it's been done during the emergency.
wonder if you Oh. are planning to challenge that. No, I don't. Enough for me, actually. Enough for me. I want to run away from this limelight. It's not that I'm sickly or whatsoever, but I need a breather, to do something which I love most. My farm, yeah. It gives me a lot of this is what I call ketenangan, ya, dalam diri saya lah. It's not that I'm afraid. I'm chicken out from my responsibility to correct things. Tidak, saya bukan takut. Saya tidak takut. I don't have that word in my vocabulary, tak ada. I tak takut pun. InsyaAllah. So I just need to go back to this one. Letih lah duduk di atas ni. Ya. You all buru saya. Tiap-tiap malam hantar tag, boleh tak itulah, boleh nak komen ini kan. Alright. Lain? Tak ada dah. Oh, dah 5:30 dah. Ada lagi? Malu, takut nak tanya? Do you expect such level of interference? I mean, when you became the IGP and all, and after the government change and all, I'm sure you were already stepping in knowing there is going to be interference here and there. But would you say today that you expected this much of interference? What would be your comment on that? Yeah, from the way he acted earlier, I'm afraid that it's going to be that. It's going to happen. And I don't want the force. Ya. Saya tidak mahu pasukan ini digunakan, ya, untuk memenuhi, menjalankan peranan, menjalankan kerja-kerja kotor untuk menakut-nakutkan orang. Saya tak mahu. Saya tak benarkan waktu saya. Tinggal 3 hari je lagi. Lepas ni berlaku tak tahulah. Ya. I don't want. Saya melawan rasuah dalam pasukan dan saya lihat dalam politik rasuah berlaku merata-rata tempat. Why can't they think about it? Mabuk kuasa sanggup melakukan perbuatan, membeli sana, mengugut orang ini, mengugut. Itu rasuah nama dia. Adalah maruah diri sikit. Saya berusaha ni nak membersihkan pasukan ini. Nak mengembalikan martabatnya, tetapi saya tengok di luarnya, politik hancur. Dengan amalan-amalan yang jelas. Saya minta SPRM masuk, ambil tindakan. Jangan takut. Sickening, you know. Dah lama dah rakyat Malaysia ni dah muak dah tengok perbuatan. Sekejap katak lompat sana, sekejap katak berbunyi sana. Apa tu? Ada unsur-unsur apa tu? Rasuah tu. Saya minta SPRM masuk. Siasat. Macam mana boleh wujud katak di sini, wujud katak di sana. Rimas rakyat. Memberikan satu gambaran yang tidak baik seolah-olah dalam negara ni tak ada undang-undang. Siapa-siapa pun boleh buat untuk nak membeli ni. Dan saya pula duduk dengan 129-130 ribu orang warga PDRM ni, berkali-kali mengulangkan mereka. Tingkatkan integriti. Yang kuat mengutuk PDRM ni orang politik lah. Tapi ni yang saya kata, dia berkokok tapi belakang ni penuh dengan tai. Dia tak nampak. Bila polis apa sikit nampak. Polis makan rasuah, polis itu. Orang politik ni. Tapi dia sendiri you tengok. Pengangai dia orang. Naik private jet daripada sini. Mana datang duit? Pergi Sabah. Tiba-tiba kan dah seorang mengaku nak lompat. Cuba SPRM siasat benda-benda macam ni. Jangan saya yang nak menyiasat PDRM ataupun SPRM nak menyiasat PDRM ni. Siasat orang-orang politik ni. Kembalikan balik satu orang kata nilai budaya politik yang sihat untuk negara kita. Saya bagi itulah, saya kata komen yang apa ni, yang pedas lah. Tapi inilah berlaku. Yang saya takut ni, besok akan berlakulah. Mana PDRM ni akan digunakan untuk nak serve dia punya political interest dia. Tak mustahil pun. Yes. Since you mentioned that
Yes. I did mention just now, twice. I met the Right Honourable Prime Minister to inform him about what's going on. I complained to him about it. Take any action? Well, you can see. But I did, as I said just now. I've shared this matter with the Ketua Setiausaha Negara, KSN, and also with our Prime Minister about my concern, why somebody is meddling into this one. I did that. Yeah? I fear no one. I respect everyone, but I fear no one. I will leave after this. Bukan saya dapat pun lepas ni. Kononnya lepas saya beli gini kan dapat jadi IGP balik. Tak mau dah, saya cukup lah. Bagilah ke orang lain. Yang menunggu tu pun ramai. Setakat ni lah, yang CPO yang ditangguhkan perkara tu, adakah perkara dia masih ditangguhkan atau Dah, sudah dijalankan. atau dibatalkan? Saya batalkan balik. Batalkan. Arahan saya tu dibatalkan oleh Datuk Seri Akhil. Saya keluarkan arahan baru. So, jalankan. Dah jalan dah. Itu kuasa saya tu. Ya. Dan bukanlah saya nak orang megah nak nunjuk kuasa. Siapa lebih besar, menteri ke IGP? No, that is not the issue. Bukan isu itu. Ya. Saya masih lagi merendah diri apa semua. Tapi janganlah kita rasa arrogant sangat. Ya. Nak menunjuk kita menteri dalam negeri, kita ada kuasa ni, kita ada kuasa tu. Come on, man. Ya. Stop the politicking dengan PDRM ni. Tengok plight dia. Apa masalah yang ditanggung oleh warga, ribuan warga PDRM ni. Patut itu dia fokuskan. Bukan siapa lebih besar, IGP ke dia ke, ataupun saya mengatakan, saya lebih besar daripada menteri. Tak, bukan itu. Sebaik-baiknya besok, Datuk Seri Akhil dengan beliau ni, dapatlah duduk semeja, berbincang perkara ni. Supaya tidak berlaku lagi lah. Ya, di masa akan datang. So, lain. Dah. Selalunya saya bagi ruang kat you all lama ya. Itu ya. Sekian. Okey, saya ucapkan berbanyak terima kasih dan 5.30 ya. Selamat berbuka. Hari ini puasa ke-18 ya. Saya mohon maaf ya kerana tidak dapat memenuhi permintaan untuk nak wawancara saya. Faham-faham je lah masa tak ni dan tak dapat mengokok lah tu. Tak. Tak. Kalau saya nak masuk politik, tak terfikir dalam diri saya nak masuk politik. But I understand what is politik tu, saya faham. Itu sebab yang saya tak masuk. Biarlah orang yang dalam politik ni masuk. Actually, you nak bergiat dalam politik, bergiatlah. Tapi jangan jadi hipokrit. Cakap di sini berdepan lain, di belakang buat lain. Jangan tipu orang. Ya, pakai songkok, pakai apa, ya, lepas tu pergi berhujah macam ni sini, di belakang lain. Please, the hypocrisy ni must stop. Ya, jadilah seorang insan yang baik, yang mulia. Ya. Bukan saja dari slogan, retorik yang dia orang cakap tu. Okay. Hari semalam saya marah dengan menteri yang kutuk-kutuk polis pasal roadblock dia. Ya, you all keluarkan kata menteri tak cerdik ramai tu. Betul pun. Ya, kita berhadapan dengan COVID-19. Tengok hari ni berapa? Siapa dapat dah? 38 dah. You see the danger, you know. And then bila polis serius untuk nak implement, nak tighten up to deter people, takutkan dia orang daripada buat apa ni. Ada pula yang nak score political point. Longgarkanlah, susahlah orang. Orang nak pergi tu, orang pergi. Definitely saya tak boleh dalam ribuan ikan yang ada di laut tu, saya tak boleh nak pilih ni ikan bilis, ni ikan kembung, ni ikan selah kuning. Masuk je dalam jaring tu, semua masuk. Jadi saya tapislah, satu roadblock tu akan tapislah, menyebabkan berlakulah kelewatan, jam. Tak. Cepat-cepat masuk, nak dapat political point. Hentam polis. Polis tak sensitif lah. Ni yang baru ni. Yang dekat yang dekat Kota Baru ni, yang kata dia dianiaya. Saya dah bagi tahu dah, ya.
Dan kesalahan dia tu ialah dia dalam bentuk gerai. Ya, dalam bentuk gerai. So yang katakan 50,000 ni, kita tujukan dulu premis perniagaan yang degil, kan? Individu 10,000, betul tak? Kalau premis perniagaan ni 50,000. So dia ni tengah buat bisnes begitu. So nak kategorikan individu ataupun premis perniagaan. Definitely 50,000 dia kena. Bukan kata polis tu tak sensitif. Ya, polis tu sensitif. Boleh merayu. Bukan polis tu tulis 50,000 dia mesti bayar 50,000. Ya. Ni orang-orang politik ni lain sekali tak cerdik juga. Dia minta dia orang disekolahkan lah, ya, buang-buang dengan perkara ni. Susah sangat pula dah. Ya. Bila ada hal-hal macam ni yang emosional, media pula main kan. Bagi apa? So ramailah orang politik ni akan masuk nak skor markah. Tengok masuk silap langkah. Makan diri sendiri balik, kan? Itulah balik-balik polis. Kalau apa sikit polis. Ni besok 3,800. Auzubillah dah, janganlah dia mencecah 4,000. Sebagaimana Dr. Hisham cakap, dia boleh sampai 10,000 sehari. Buatlah main-main. Kononnya bagi longgar roadblock. Bagi tahu dengan saya suruh longgar roadblock tu. Apa yang nak diketat-ketatkan. Bagilah, pertimbangkanlah. Okey, saya longgarkan. Berlaku kluster. Tu saya kata, cerdik tak boleh diajar. Cerdik tak boleh diajar. Okey. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.